Sambung ulumul Quran. Tafsir zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, muka surat 89. Zaman ini bermula pada awal abad kedua hingga awal abad keempat Hijrah. Abad kedua maknanya lepas pada 100 tahun ni. Pada zaman itu Islam telah tersebar luas dan negara jajahan Islam telah banyak hingga ke negara bukan Arab. Budaya dan tradisi asing turut mempengaruhi ajaran Islam. Justru ulama waktu itu mencari jalan untuk membentuk tafsiran Al-Quran menjadi ilmu tersendiri agar ia mudah dipahami oleh pelbagai bangsa dan masyarakat. Jadi atas keperluan semasa, maka tafsir itu juga, tafsir Al-Quran kena disesuaikan. Sebab tu kalau kita tengok sini kan, sepatutnya tafsir yang baru ni dia kena tengok, nak tunjuk bahawa Al-Quran tu suatu wahyu yang hidup, yang sesuai dengan sepanjang zaman. Patutnya kena ada tafsir baru ni yang berceritakan tentang komputer, perkembangan baru ni. Kalau kita duk pegang tafsir lama tu, seolah-olah macam ilmu Islam tu rigid setakat tu dah. Sedangkan Islam ni, dia sebut apa Islam ni mampu berdepan dengan semua zaman. Jadi kalau tak boleh jawab persoalan baru ni, jadi di sini patutnya kalau ada tokoh-tokoh baru yang boleh menghasilkan tafsir. Yang akhir sekali kita tengoknya tafsir Ibnu Katsir ya. Yang akhir sekali kan. Lepas tu macam tafsir kod Melayu kita ni Hamka. Lepas tu sekarang ni Hamka tak ada siapa dia petikar tak tafsir dia. Dia ada tafsir dia, ada orang petikar tafsir Hamka. Tak ada lagi setakat petikar kecil-kecil tu biasalah. Yang kata bahawa dia ni tafsir yang tidak layak, tak ada. Kita terima tak di kawasan Nusantara kita ni. Baik, kalau tengok sini pun dia mencari jalan nak buat satu ilmu tafsir kerana supaya boleh dipahami bangsa dan masyarakat. Ulama pertama yang berusaha ke arah penulisan tafsir dalam bentuk buku ialah Mujahid. Ini tabi'in ni. Kemudian muncul para ulama lain yang berusaha mengumpulkan tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang asalnya berselerak, yang berada di tempat yang berbagai-bagai. Kalau gitu pada masa ni kitab tafsir ni tidak ada secara khusus. Dia duduk dari ilmu lain. Misalnya jumpa ayat ni dia tafsir gitu, ayat ni tafsir begitu. Jadi supaya hadis juga dia tidak ada satu buku khas. Antara ulama yang terlibat dalam usaha ini ialah Sufyan ibnu Uyainah, Waqi' ibn Jarrah, Syu'bah ibn Hajjaj dan Ishaq ibn Rahawai. Ekoran daripada wilayah Islam yang telah tersebar luas, para sahabat terkemuka telah berpindah ke kota-kota yang baru dibuka. Ini menyebabkan munculnya beberapa aliran yang dipimpin oleh mereka khususnya dalam bidang tafsir. Jadi bila dia pergi kepada satu tempat tu, maka dia macam terpengaruh dengan tempat dan wilayah Islam yang baru, maka dia cuba mentafsirkan Al-Quran tu mengikut kehendak masa itu. Tapi asah dia tu dia kena pegang dengan hadisnya, kehendak murad ataupun kehendak sesuatu ayat tu tidak boleh diselewengkan, tapi sekadar untuk menjawab persoalan semasa. Okay. Di Mekah madrasah tafsir telah diasaskan oleh Ibnu Abbas. Ini masa sahabat lagi dah. Antara murid Ibnu Abbas ialah Mujahid Ibnu Jabr. Sebab itulah Mujahid ni jadi ahli tafsir hebat, generasi tabi'in, sebab dia anak murid Ibnu Abbas. Atta Ibnu Abi Rabah, Ikrimah Maula Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair dan Tawus Ibnu Kasan Al-Yamani. Di Madinah pula madrasah tafsir diasaskan oleh Ubay bin Ka'ab. Antara murid beliau yang terkenal dia Zaid bin Aslam, Abul Aliyah dan Muhammad Ibnu Ka'ab Al-Qarazi. Di Kufah, madrasah tafsir diasaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ini sahabat juga, Ibnu Mas'ud. Ia dianggap sebagai asas kemunculan ahli ra'yi. Ahli ra'yi ini ahli yang berdasarkan kepada fikiran. Antara murid Ibnu Mas'ud ialah Al-Qamah Ibnu Qais, Al-Aswad bin Zaid, Ibrahim Al-Nakhai, Ubaidah bin Amr Al-Salmani dan Masruq Ibnu Al-Ajda'.
Nama-nama tersebut merupakan ahli tafsir terkenal dalam kalangan tabi'in yang muncul di berbagai kota Islam pada waktu itu. Menyusul selepas kemudian ialah generasi tabi'in. Tabi'in, lepas pada dia panggil tabi'in. Dia ni tak ada dengan sahabat. Tabi'in ni pula tak ada dengan Nabi. Dia dengan sahabat. Nampak tak? Sahabat dia dengan Nabi. Tabi'in dia dengan sahabat, tak ada dengan Nabi. Ada generasi pula tabi'in dengan tabi'in, tak ada dengan sahabat pula dia. Antara ahli tafsir dalam kalangan tabi'in yang paling terkenal ialah Mujahid Ibn Jabar. Ya tadilah Sa'id bin Jubair. Hal ini dapat dibuktikan melalui ungkapan Imam An-Nawawi yang mengatakan apabila kamu sudah mengetahui tafsir Mujahid, maka ia adalah memadai bagi kamu. Jadi kalau nak faham satu ayat, katanya Imam Nawawi, kalau Mujahid kata lagu tu boleh cari orang lainnya. Bukan Mujahid Yusuf Rawa ni lah. Antara lain juga sebagaimana ungkapan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi ambillah tafsiran daripada 4 orang ulama tafsir. Tengok Sufyan Ats-Tsauri, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Ikrimah, Ad-Dhahhak. 4 orang. Apa yang ketara di zaman tabi'in, satu perkembangan baru berlaku, iaitu mulanya menyelinap masuk ke dalam disiplin ilmu tafsir ialah unsur-unsur Israiliyah. Tengok ni. Tuhan ke dia jaga Quran lah. Hadis dia tak jaga. Quran tu pasal jamin dia, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami lah yang menurunkan Quran dan kami akan jaga. Sebab tu Quran ke sebuti huruf pun tak boleh nak pindah tahu selalu. Tapi hadis dia suruh kita pandai-pandai dalam menjaga hadis, pandai-pandai dalam menjaga tafsir. Kalau hadis masuk hadis palsu, tafsir masuk kisah Israiliyah. Antu dia baca dalam tafsir macam-macam kisah Israiliyah. Siapa perang menyelam pakai dalam laut Jepang untuk wali tu, kali Israiliyah tu dah. Okey, ekoran daripada ramai golongan ahli kitab yang memeluk Islam. Ahli kitab orang Yahudi, bila dia masuk Islam, dia bawa cerita dia tu dalam tu. Maka golongan tabi'in menukil mana ambil daripada cerita-cerita daripada mereka, terutama daripada Abdullah ibn Salam, Ka'ab bin Al-Habban, Wahab ibn Munabbih dan Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Juraiji. Ini orang-orang ahli kitab Yahudi yang masuk Islam. Cerita-cerita Israiliyat tersebut diselitkan dalam penulisan tafsiran mereka. Pencemaran. Pencemaran dalam disiplin ilmu ni berlaku zaman dulu lagi. Kalau lah ni bertambah, sebab itulah ulama kena saring semula. Jangan berpada dengan kitab ada. Ni kadang-kadang tengok kitab pakai hot ni, ambil dia kitab ni, dia kata. Kita royak ada Imam Nawawi kata dok ni nah. Cara ke Imam Nawawi ni kita ada nah. Tu ya payah bebal orang kita ni. Dia dipegang waktu sudah. Tak perlu kening. Payah. Dia kena tahu kisah di Israiliyat ni masuk dah. Dah kata. Antara ulama tabi'in yang menghasilkan kitab tafsir ialah As-Saudi, Ibnu Juraiji dan Maqatil. Zaman tabi'in bermula kurung ketiga hijrah. Tengok ni. Tabi'in yang kedua, maknanya 100 tahun sampai ke 200 tahun. Lepas 200 tahun ni kan, maknanya 201 tu kan, start daripada kurung ketiga tu. Situ start tabi'in. Zaman ini kemunculan beberapa aliran lebih hebat, ekoran wilayah Islam makin berkembang. Tengok sampai kurung Parsi. Para ulama tabi'in turut gigih dalam usaha menyempurnakan lagi bidang tafsir Al-Quran. Kita tengok sini kan macam Tuhan buat sengaja nak suruh kita ada kerja. Dia buat masuk hadis palsu, dia buat masuk Israiliyat kan. Tujuannya nak suruh ulama ni ada kerja. Ada ulama pun gigih nak tolong saring, suruh menulinkan benda tu. Kalau Esa dia jaga. Kalau Esa tu perunggu. Hak lain dia kata mu cari sendiri, mu selidik sendiri. Okay.
Namun kitab tafsir yang wujud pada zaman ini adalah ekoran daripada penyusunan kitab-kitab tafsir di zaman tabi'in. Cuma disusun dengan lebih teratur oleh para ulama tabi'in. Mereka telah mulai menulis tafsir yang merangkumi atau melengkapi semua surah-surah Al-Quran. Antara lain, jadi dekat. Di dalam kitab-kitab tafsir tabi'in, majoritinya mengandungi perkataan-perkataan sahabat dan para tabi'in. Sebab nak faham satu ayat tu, kalau tidak ada hadis, kita tengok macam-macam mana sahabat menghuraikan satu ayat ni. Kalau tak ada sahabat, tabi'in. Antara ulama tabi'in, ingat ni, generasi keempat ni. Ketiga, sahabat generasi pertama, tabi'in generasi kedua, ni generasi ketiga, tabi'in. Ia terkenal menghasilkan kitab tafsir ialah Al-Waqidi, Al-Allaf, Ibnu Jarir At-Tabari. Ni lah kitab tafsir ia pakar siapa hari ni, Ibnu Jarir At-Tabari. Dia ni generasi ketiga dah, tabi'in. Tafsir At-Tabari dia panggil dia. Hidup sampai hari ni tafsir dia ni. Pada peringkat ini, kitab tafsir At-Tabari merupakan kitab tafsir mutaqaddimin yang paling besar yang wujud hingga kini sampai hari ni. Nama asal tafsir At-Tabari ialah Jami'ul Bayan. Ibnu Jarir At-Tabari telah menulis tafsirnya dengan kaedah-kaedah salaf, iaitu pentafsiran berdasarkan hadis serta takwilan yang diperolehi daripada sahabat di samping ijtihad sendiri. Manhaj pentafsiran tabi'in ialah pertamanya mereka berpegang kepada penjelasan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri. Dia tengok nak tafsir ayat ni, cari ayat lain. Kemudian mereka merujuk kepada penjelasan Rasulullah yang mereka terima menerusi riwayat sahabat. Mereka juga bersandar kepada pentafsiran para sahabat. Itu dia. Di samping itu mereka mengambil juga pandangan ahli kitab. Yang masuk Israeliat ni, orang Yahudi yang telah pun masuk Islam. Sebab dia akan ambil kitab-kitab dari Taurat dia. Okay. Akhirnya para pentafsir dari kalangan tabi'in turut berpegang kepada apa yang dibukukan oleh Allah terhadap mereka menerusi ijtihad dan pemikiran mereka. Ijtihad ni maknanya dia guna idea, betul-betul guna idea, tetapi berlandaskan kepada petunjuk-petunjuk Al-Quran dan hadis. Kata. Sebab ijtihad ni kan sebenarnya kan sepatutnya kita kena galak, sebabnya Nabi jamin lah ijtihad ni kalau betul boleh sepala. Man ijtahada fa asaba falahu ajrun wahid. Falahu ajran. Siapa dia berijtihad tiba-tiba ijtihadnya betul, falahu ajran, boleh dua pahala. Wa idza aqta'a falahu ajrun wahid. Kalau ijtihad tu salah boleh tak dosa. Syaratnya ijtihad semualah. Jangan ijtihad kita. Kalau yang tak tahu mana hadis tak mau, dia mikir sendiri. Bagi pendapat saya, tu bukan ijtihad ke tu. Tahu tak? Okey. Apa yang ketara dalam kalangan tabi'in dan tabi'in ialah terdapat perselisihan di dalam persoalan yang melibatkan ijtihad. Nama lagi ijtihad. Tidak serupa pala orang ni, tak serupa pala orang ni. Tapi kita kena ingat bahawa kedua-dua betul. Asalkan dia tu metodologi ijtihad. Sebab itulah timbul mazhab. Timbul dalam mazhab ni. Imam Hanbali sepatut dia tak buat mazhab lain. Sebab dia anak murid Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i pula anak murid Imam Malik. Sebab Imam Hanbali dia kata betul lah Imam Syafi'i itu apa yang difatwakan oleh dia, tapi aku rasa ada benda kena baiki, aku buat mazhab sendiri. Kenapa tak? Dengan tidak melekehkan apa Syafi'i tak. Sebab Syafi'i pun sebut dipegang oleh Imam Hanbali, Imam Ahmad. Tok guru dia sebut Imam Syafi'i ni. Iza sahal hadis khilafu qawli fa'malu bil hadis watruku qawli fahuwa madhhabi. Apabila jumpa hadis sahih, katanya Imam Syafi'i ni, khilafu qawli, bertentangan dengan pendapat aku, watruku qawli, jangan pakar pendapat aku. Tidak kata kok mana pun aku bukan kena pakar, aku tak. Fa'malu bil hadis, kena beramal dengan hadis yang baru jumpa.
fahuwa mazhabi, itulah mazhab aku. Tengok, mazhab Syafi'i bukan, tengok Syafi'i kata mazhab dia bukan tu pendapat aku, tapi mempegang pendapat aku selagi tak bercanggah dengan hadis. Kalau ada hadis aku tak jumpa bercanggah dengan pendapat aku, membuang aku mempakai hadis, itulah mazhab aku. Tapi orang tak faham. Demo siapa nak tak si pakar Syafi'i, dia kata. Kita tak pakai Syafi'i pun, kita pakai ulama juga, bukan kita. Bila Imam Ahmad dia tengok bahawa sini nampak tak kemah Syafi'i, maka dia buat mazhab. Tapi dia berlapang dada. Begitu juga dengan Imam Syafi'i. Walaupun dia tak ada dengan Hanafi, tahu Hanafi mati tu, tahun tu dia lahir 150 Hijrah. Nampak tak? Saya rasa saya dah cerita dulu. Bila dia pergi kepada satu wilayah, kerana dia terkenal sebagai seorang ulama, orang situ suruh dia jadi tu imam sembahyang. Sedangkan orang bermazhab Maliki, pula mazhab Hanafi. Bila suruh dia jadi tu imam, dia tahu bahawa mazhab Hanafi bismillah ni bukan satu ayat daripada Al-Fatihah. Nampak tak? Aku tak boleh baca dia kata ni. Tapi pendapat dia tak baca bismillah tak sah. Besar tu tak, antara sah dan duk. Tapi bila dia jadi tu imam, dia tak baca terus bismillah. Alhamdulillah selalu. Bila sudah semayang, dia tanya, Tuan Syekh, bukankah Tuan Syekh berfatwa, pendapat Tuan Syekh, bismillah adalah ayat pertama dari surah Al-Fatihah? Sah pas semayang. Dia kata sah, mengikut pendapat Hanafi. Lepas tu, apa tak pakai hak Tuan Syekh sendiri, aku hormat kepada Tuan punya bumi. Tengok besar jiwa dia. Kenapa tak? Dia tak balah zaman dulu. Ni kita tak serupa lah. Sudah lalu. Tuduh pelik-pelik lalu tak? Tak riwayat dia kata dia tak baca. Aku tidak membaca, kata Syafi'i. Pasal pendapat aku pun betul, Hanafi pun betul. Aku kata tak sah tu, aku kata. Di sisi Tuhan tak tahu. Kau mana? Ya. Okey. Sebahagian mereka menerima jalan ijtihad, manakala sebahagiannya menolak. Di antara kalangan tabi'in yang menolak dasar ijtihad dalam mentafsir Al-Quran ialah Sa'id Al-Musayyib. Dia tak si guna ijtihad dalam tafsir ni. Dan Muhammad Ibn Sirin, ini tokoh besar belakang dua ni. Manakala yang menerimanya ialah Mujahid, Ikrimah dan sahabat. Ada dua kelompok dapat dapat. Hak ni kata boleh guna ijtihad, hak ni kata tak boleh. Tafsir berra'yi dia panggil. Okey, apa tak? Ekoran perselisihan pendapat tersebut wujudlah dua sistem dan manhaj dalam tafsir Al-Quran iaitu. Tengok ni. Aliran ni dia ada seumur. Dalam tafsir ada dua aliran. Dia panggil nombor satu tafsir bil ma'thur ataupun tafsir bil mangkul. Satu pihak ni. Pihak lain pula tafsir bil ra'yi ataupun tafsir bil ma'kul. Nak mudah ingat ginilah. Tafsir bil ma'thur dari kalimah athar. Asal ni maknanya riwayat daripada sahabat tabi'in. Mangkul daripada perkataan nakal, nas, Quran hadis. Ra'yi ni fikiran, idea. Ma'kul ni akal. Hak tulah dan ra'yi dengan ma'kul. Hak ni ma'kul ni mangkul. Daripada kewujuban dua manhaj tersebut, maka tafsiran tabi'in dan tabi'in mempunyai nilai tertentu, iaitu sekiranya tafsiran dan ijtihad mereka semata-mata tanpa berasaskan pada ijtihad Rasulullah, maka tafsiran tersebut tidak wajib diikuti. Sekiranya tafsiran ijtihad ulama tabi'in dan tabi'in berasaskan kepada ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia wajib diikuti. Okey, akhir sekali zaman tadwin. Ada dua lagi dah. Zaman tadwin ni zaman penulisan. Zaman tadwin atau gerakan pembukuan secara khusus berlaku pada zaman akhir pemerintahan Bani Umayyah dan awal pemerintahan Bani Abbasiyah. Dari sejarah kita ngaji dah lepas Umayyah, Abbasiyah dah. Pembukuan tafsir dapat dibahagi kepada 4 peringkat. Nombor 1, pembukuan tafsir dan hadis. Pada peringkat ini tafsir dan hadis bercampur aduk antara tokoh yang mempeloporinya adalah Tu'bah Ibn Al-Hajjaj, Waqi' Ibn Jarrah, Sufyan bin Uyainah. Peringkat kedua, peringkat pengasingan. Mula campur, lepas tu dia asing di antara tafsir dan hadis. Sebabnya hadis tu juga jadi tafsir kan. Nak tahu ayat ni kata gua ada hadis. Riwayat hadis mengenai dengan. Jadi sebab tu campur.
Muncullah ulama Ibnu Majah, Ibnu Jari At-Tabari, Abu Bakar Al-Mundhir An-Nasaiburi, Abu Hatim, Ibnu Hibban Al-Hakim, Abu Bakar Al-Madawi. Peringkat ketiga, peringkat ini pentafsiran dilakukan dengan memotong sanad atau meninggalkan sanad, menyebabkan berlakunya tafsirnya sahih dan yang tidak sahih. Antara lain munculnya tafsiran palsu serta pengaruh Israelia. Peringkat keempat, ahli tafsir menggunakan pendapat tafsir yang dikenali sebagai tafsir ber-ra'i, di mana sehingga hampir semua ayat diulah mengikut selera ulama yang pakar dan lebih. Kalau ulama fiqh dia ulah kot fiqh, ulama tasawuf dia ulah kot tasawuf. Jadi bebas. Contoh ulama yang mahir dalam bidang nahwu, tafsirnya tertumpu pada sudut nahwu. Dia duk ulah segi nahwu. Macam kita duk ngaji hari Isnin, kita ulah segi nahwu. Begitulah seterusnya. Justru terjadi pada peringkat ini tafsiran dalam bentuk seni atau fun. Peringkat keempat, peringkat ini ahli tafsir menggunakan pendapat sendiri yang dikenali dengan tafsir ber-ra'i, di mana sehingga hampir semua ayat diulah mengikut selera ulama yang pakar dalam bidang tertentu. Contohnya ulama tadi dah ni apa tulis ni. Perkembangan tafsir zaman tadwin dapat dikhususkan pada dua peringkat, iaitu zaman mutaakhirin dan zaman moden. Tafsir zaman mutaakhirin berlangsung selama hampir 8 abad. Lama iaitu bermula dari awal abad ke-4 hingga abad ke-12 Hijrah. Kapal kedekatan kita dah ni. Pada zaman inilah perkembangan tafsiran Al-Quran mengalami perkembangan yang paling pesat, di mana beratus-ratus kitab tafsir yang besar telah dihasilkan. Pada peringkat mutaakhirin hak akhir lawan dia mutaqaddimin. Juga perkembangan dakwah Islam dan kuasa politik bergerak amat meluas dengan meliputi daerah-daerah Parsi, Asia Tengah, India, Turki, Afrika Utara dan Asia Tenggara. Ekoran pertemuan budaya, politik dan pemikiran asing telah memberi kesan terhadap perkembangan ilmu-ilmu agama. Pada masa inilah ilmu hadis, fiqh, sejarah, usul fiqh, ilmu bahasa dan sastra telah berdiri secara tersendiri. Baru ada subjek orang panggil. Kalau kita orang dulu mengaji tak ada subjek, dia capur gaul habis dah. Lantaran itu ilmu tafsir juga berdiri di atas satu ilmu. Bila adanya ilmu fiqh, ilmu bahasa, dia pun baru ada tubik gatek dia ilmu tafsir. Payah juga ngaji dulu dah. Duk capur gaul habis. Ekorannya ahli-ahli tafsir tidak lagi bertindak mengutip riwayat-riwayat daripada sahabat dan tabi'in. Mereka mulai bergerak sendirian dan mengkaji, menyelidik serta membandingkan dengan apa yang telah ditemui oleh ulama sebelumnya. Malahan lebih jauh daripada itu, mereka mula mentafsirkan Al-Quran dari segi gaya bahasa dan nahwu, keindahan bahasa dan seumpamanya, dengan tujuan untuk mempamerkan i'jazul Quran. Ijaz apa dia ni? Mukjizat. Dia nak gambar mukjizat Al-Quran. Kalau kita tafsir kod degi sains, kita boleh tengok ilmu sains ada dalam Al-Quran. Dari segi bahasa, indahnya bahasa. Semua tu nak menggambarkan i'jazul Quran ataupun mukjizat Al-Quran. Ya. Untuk itu antara tahun 322 hingga 542 Hijrah, apa tahun tu? 200 tahun. Merupakan perkembangan pentafsiran Al-Quran dengan gemilang sekali. Antara lain juga ulama pada peringkat ini telah melakukan usaha untuk menyelaraskan tafsiran mereka sesuai dengan pemikiran umat Islam semasa berdasarkan kepada riwayat-riwayat hadis yang sahih serta kaedah-kaedah ijtihad yang digariskan pada masa itu. Justru lahirlah kitab-kitab tafsir yang secara khusus dalam aspek tertentu seperti tafsir dari sudut ilmu bahasa dan tata bahasa. Di antaranya tafsir Al-Kasyaf oleh Az-Zamakhsyari. Ini dikatakan Mu'tazilah. Tafsirul Ma'ani oleh Az-Zujaj, Tafsirul Basit oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Bahrul Muhit oleh Abu Hayyan Muhammad Ibn Yusuf Al-Andalusi. Kemudian tafsir tentang sifat-sifat Allah, di antaranya tafsir Mafatihul Ghaib oleh Ar-Razi. Dia ni orang ulama kalam dulu. Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Okey. Kitab tafsir ini juga dikenali sebagai Tafsirul Kabir. Ni saya sebut dulu ni. Dia sebut nama tafsir besar. Habis ilmu dia masuk dah tu. Bila dia sebut sains dia kata sebut bahagian bahasa dia ulah kata. Satu ayat tu kadang-kadang kat 20 muka surat. Sebab tu ia kata saya sebut dulu kan, ulama buat sindiran ke dia, kullu syai' fihi illa tafsir. Semua sibuk mak ni duk dalam kecuali tafsir tak ada. Kitab tafsir tak ada tafsir dah ada. Tafsir dari sudut hukum dan ibadat. Ada pula macam-macam jenis. Antaranya lah tafsir Al-Qurtubi. Ngaji dengar tak?
Ahkamul Quran oleh Syafi'i. Imam Syafi'i kita buat dah. Ahkamul Quran Ibnul Arabi. Ini jangan tukang Ibnu Arabi dah. Ibnul Arabi. Ni hok jauh ni. Ibnul Arabi tu dipertikakan banyak. Yang buat masuk wahdatul wujud. Jami'ul Ahkamul Quran oleh Qurtubi dan Ahkamul Quran oleh Daud Az-Zahiri. Tafsir dari sudut kisah dan cerita terdahulu termasuk kisah yang berasal daripada orang Yahudi dan Nasrani, antaranya tafsir Al-Khazin. Al-Khazin oleh Alauddin Al-Khazin. Tafsir yang berhubung dengan tasawuf. Banyak ni kita tak tengok ni. Tafsir Al-Thawri oleh Muhammad Sahal Al-Tustari. Terdapat juga kitab tafsir yang berdasarkan ahli-ahli politik serta akidah seperti tafsir Mu'tazilah dan Syiah. Orang Syiah buat cara dia. Antara tafsir Mu'tazilah ialah tafsir Tanzihul Quran Al-Mata' oleh Abdul Jabbar Ibn Ahmad Al-Khalil dan tafsir Al-Kashaf oleh Mahmud Ibn Umar Az-Zamakhsyari. Saya sebut tadi ni. Mu'tazilah ni. Zamakhsyari. Antara kitab tafsir Syiah pula. Dosa ni. Ini riwayat gini jangan dicari dah tafsir ni. Nama orang riwayat dia boleh dia tafsir ni. Tafsir Syiah ni. Tafsir Quran ala al-wajhi al-ijmal min kalam Sayyidil Mu'minin Ali bin Abi Talib. Tengok ni. Dia besar Ali Ibn Talib dan Abul Qasim Ali Ibn Tahir oleh Abul Qasim Ali oleh Ibn Tahir. At-Tibyan fi tafsir Al-Quran oleh Abu Ja'far Muhammad Hasan At-Tusi, tafsir Syiah ni. Dan Majmu'ul Bayan fi Ulumil Kan oleh Rabi'uddin Abu Ali Al-Fadl Ibn Hasan Aminuddin. Barulah masuk tafsir zaman moden. Sedang molek kita perhabis tafsir zaman moden. Zaman moden ni pentafsiran Al-Quran zaman moden bermula pada abad ke-14 Hijrah. Bila ni? Kita lah ni kita 15 ni tak? Dia start 14 tu 15 dah. Maknanya 13 baru ni. Akhir abad ke-19 Masihi. Baru ni. Pada masa itu sebahagian besar negara Islam berada di bawah penjajahan barat. Justru mental, ekonomi, politik dan cara hidup terkesan dengan penjajahan, malah umat Islam mengalami pelbagai penindasan. Lantaran itu beberapa mujahid Islam atau reformis bangkit berjuang untuk mengeluarkan umat Islam dari belenggu penjajah. Antaranya ialah Jamaluddin Al-Afghani. Ni kita pergi baca sejarah dia dah. Pejuang di Afghanistan dibuat. Muhammad Abduh. Ni tafsir kan ni? Jadi dengar tak Muhammad Abduh ni? Pejuang di Pakistan dah. Di Mesir. Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Saya sebut tu. Ni ulama yang dia kategori kita hadis tu kan. Dia waktu tabaqah pertama Bukhari Muslim kan. Tabaqah kedua ni lah. Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Lewat dia ni 1792 Masihi ni. Dia mati baru ni. Baru 300 tahun dah. 300. Di India. Haji Ahmad Dahlan di Indonesia. Ni. Sebelum Hamka ada dah dia buat ni. 1923 dia mati. Di Malaysia tak ada Soleh Habib. Ekoran lainnya para mujaddid semangat tajdid telah mempengaruhi tafsir Al-Quran. Kitab tafsir yang dihasilkan tidak lagi mewarisi riwayat lama yang bersandar kepada pendapat sahabat dan tabi'in, tetapi ditafsirkan menurut konteks semasa dan keperluan umat Islam terkini. Jadi saya rasa perlu juga lagu ni dah. Kalau tidak nanti kita jemung baca dia cerita dulu ni, buat cerita. Kalau ada orang lain ni lah, kalau ada pakar tafsir boleh buat tafsir lain ni. Guna teknologi lain ni, royak dengan corona virus. Patut ada lah. Cari ayat-ayat Quran yang menceritakan tentang COVID-19. Antara kitab-kitab tafsir yang dihasilkan pada peringkat moden itu tafsir Al-Manar oleh Rashid Ridha. Ini tafsir Mahasin Ta'wil oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Tafsir Al-Jawahi oleh Tantawi. Tafsir Al-Maraghi Ahmad Mustafa. Baru belakang ni. Tafsir Fi Zilalil Quran Syed Qutb mati tahun 90 ni. Kena kali gantung. Barulah kita nak tengok bab 9 ni. Kitab-kitab tafsir. Ni